Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Hasmiati Ahmad dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Ashira binti Muttalib, memegang nombor matriks BP21110267 dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Dalam video ini saya akan membentangkan subjek UL 00702 iaitu penulisan kreatif ulasan novel. Judul bagi novel yang akan saya ulas ini adalah bertajuk Curi-Curi Cinta, hasil karya Siti Rosmiza yang diterbitkan oleh SR Production Sendirian Berhad. Tema bagi novel ini ialah kasih sayang antara keluarga. Seterusnya, persoalan bagi novel ini pula ialah persoalan tentang kegigihan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran dan rintangan. Beralih kepada watak utama yang disandang oleh Daniel Hakim, iaitu seorang yang tegas, penyayang, bertanggungjawab dan juga mempunyai keegoan yang tinggi. Seterusnya beralih kepada watak Intan Raihana yang bersifat degil dan angkuh. Namun, Intan seorang yang tabah dan tidak mudah berputus asa. Selanjutnya saya akan menceritakan pula sinopsis mengenai novel Curi-Curi Cinta ini. Intan Raihana dilahirkan dari keluarga yang susah. Malu menerima keluarga yang susah, Intan lebih selesa berlagak menjadi orang kaya. Lebih menyedihkan bila Intan tidak menerima dan mengaku mempunyai seorang ibu yang buta. Ini semua berpunca apabila ibunya terlibat dalam kemalangan maut. Ibunya terkena serpihan kaca dan ayahnya pula meninggal dunia. Sejak itu, Intan membenci abangnya Iskandar kerana menjadi punca ayahnya meninggal. Setahun di luar negara, hidupnya lebih pada bergembira dari belajar. Hidupnya lebih bergantung dengan lelaki kaya bagi mengekalkan keselesaan hidupnya. Pulang dari luar negara, Intan bertembung dengan Daniel Hakim, iaitu sepupu Peggy Wong, dan Intan mula merancang agar mendapatkan lelaki yang bernama Daniel Hakim. Daniel Hakim seorang lelaki yang kaya dan berkedudukan menjalinkan hubungan dengan Fariza, iaitu sepupu Intan. Fariza seorang perempuan yang cantik dan tinggi budi pekertinya, menambat hati Daniel dan ingin mengambil Fariza sebagai calon istrinya. Kerana kesombongan dan keangkuhan maklumnya, Intan nekat untuk merampas Daniel dari Fariza. Niat Intan dapat dihidu oleh Peggy dan Intan bekerja di syarikat Daniel untuk mendekatkan diri dengan Daniel lagi. Daniel tidak suka dengan perangai Intan yang bersikap lebih-lebih dan ditambah pula Intan tidak menghormati kedua orang tuanya. Pelbagai cara telah dilakukan demi menambat hati Daniel, namun hati Daniel terlalu kebal untuk Intan. Intan terpaksa menggunakan taktik kotor demi merealisasikan impiannya berkahwin dengan lelaki kaya demi kesenangan hidup. Intan dan Daniel dinikahkan dengan hati Daniel yang terluka. Diri Daniel menyimpan satu dendam agar hidup Intan lebih derita ketika Intan sah bergelar isteri. Daniel membawa Intan ke syurga yang dicipta oleh Daniel sendiri. Ini bagi menyadarkan Intan di atas pembohongan dan keangkuhan dirinya. Di sebuah pondok buruk mereka berteduh beralaskan simen. Secara tidak langsung Daniel menjadikan kehidupan Intan berubah. Dengan kesempitan hidup, Intan bekerja sebagai pekerja pencuci tandas. Kehidupan susah Intan diperhatikan oleh jirannya Badrul. Badrul pernah mendesak agar Intan pergi ke pejabat agama untuk memohon cerai. Bagi Badrul, Daniel bukanlah lelaki yang bertanggungjawab. Pada Intan, ini adalah balasan yang perlu ditanggung olehnya kerana derhaka pada ibu dan abangnya. Peggy tidak menyangka Intan mampu bertahan dengan sikap Daniel. Kesusahan Intan dapat dihidu oleh Abang Is setelah Intan memohon ampun dari keluarganya. Intan menebus balik geran tanah yang telah digadai oleh Abang Is kepada Daniel. Duit itu digunakan semasa Intan di luar negara dulu. Daniel membuat perjanjian bekerja tanpa gaji sehingga bersalin sebagai pegawai keselamatan. Dengan cara itu sahaja Daniel dapat membalas dendam pada Intan. Intan pernah menipu Daniel yang dia mengandung, namun kini dia benar-benar mengandung. Daniel tidak mempercayainya lagi. Daniel cuba memujuk Fariza dan akan berjanji berkahwin dengan Fariza selepas Intan bersalin. Bila Intan sah mengandung, Daniel mempunyai alahan yang memaksa dirinya sentiasa ingin bersama dengan Intan. Perasaan sayang mula berputik di hati Daniel. Daniel terpaksa menyimpan perasaan pada Intan kerana egonya sendiri. Namun begitu, hati Intan telah mati untuk Daniel. Kematian Abang Is lebih memilukan kerana tidak sempat melihat kelahiran bayi Intan. Daniel berjanji kepada Iskandar akan menjaga Intan dan anaknya. Sebelum sempat janji itu ditunaikan, Intan dan ibunya sudah meninggalkan Daniel. Sikap Daniel telah memakan dirinya sendiri. Walaupun telah dinasihatkan agar tidak mendera jiwa Intan, namun Daniel tetap dengan dendamnya.
Daniel mula menyesal atas perbuatannya. Kemanapun Intan pergi, kalau sudah dinamakan jodoh, mereka tetap berjumpa. Daniel tidak lagi ingin melepaskan peluang kedua. Memujuk Intan dan mengambil hati Intan adalah diutamakan baginya. Daniel tidak mahu lagi curi-curi cinta dengan istrinya lagi. Keegoannya harus dibuang demi istri dan anaknya. Akhirnya Daniel berjaya memujuk Intan disebabkan Intan masih menyayangi suaminya. Setelah itu mereka pun hidup bahagia bersama keluarga kecil mereka. Sudah tentu selepas membaca novel ini saya dapat pengajaran yang boleh saya terapkan dalam kehidupan seharian saya. Pengajaran yang pertama ialah kita haruslah sentiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan seharian. Seterusnya, kita mestilah tabah dalam setiap ujian yang kita hadapi. Akhir sekali, kita hendaklah bijak dalam menyelesaikan setiap masalah. Pada bahagian ini saya ingin berkongsi pendapat bagi novel yang saya pilih. Bagi saya, walaupun novel ini berunsurkan percintaan, namun dari segi pengajarannya saya dapat menjadikan gambaran awal bagi kehidupan saya yang akan datang. Hal ini disebabkan saya sebagai seorang remaja akan mudah tertarik dengan novel sebegini dan akan memperoleh manfaat yang tersendiri sekiranya saya menghayati cerita tersebut. Oleh itu, perkara yang baik dapat saya menjadikan teladan dan novel ini dengan rasa senang hati saya pilih sebagai ulasan saya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.